Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah kereta yang special, kereta elektrik Kia EV6. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanikal Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, dan ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok Mekanikal. Suka atau tidak, ini adalah kereta masa depan. Kereta yang menggunakan elektrik sepenuhnya, tak ada minyak langsung. Kalau kita tengok dekat dunia, contohnya dekat Amerika, dekat Europe, setiap negara ni dia dah letakkan polisi penjualan kereta dengan enjin. Maksudnya enjin ICE, internal combustion engine, tak kira petrol ke diesel ke, dia dah tetapkan limit tahun bila last kau boleh jual kereta macam ni. Sebab itu manufacturer seluruh dunia telah bekerja keras untuk menghasilkan kereta-kereta EV secepat yang mungkin. Dan polisi negara juga kita boleh tengok dekat Malaysia. Kat Malaysia ni tahun lepas dia dah umumkan insentif. Contohnya kereta-kereta elektrik yang diimport, dia mendapat pelepasan cukai penuh sehingga tahun depan 2023. Maksudnya kalau kita beli kereta-kereta yang macam ni, yang ini CBU daripada Korea, kita tak membayar duty import tax langsung, cuma kita bayar cukai jualan SST. Dan untuk menarik minat manufacturer untuk melabur di Malaysia juga, kerajaan Malaysia dah bagi insentif kepada kereta-kereta yang dipasangkan di Malaysia EV, dia dapat pelepasan cukai sehingga tahun 2025. Buat masa ni cuma ada Volvo XC40 saja yang dipasangkan di Malaysia. Dan untuk pengetahuan anda juga, kereta-kereta elektrik tidak dikenakan road tax, tak ada cukai jalan sehingga tahun 2025. Tapi selepas pada itu barulah dikenakan road tax. Cuma kalau kereta macam ni yang motor di depan belakang, ikut dia punya polisi road tax sekarang ni memang sangat mahal. Saya harap kerajaan akan review balik road tax EV ni, kira berdasarkan apa? Berdasarkan liter, berdasarkan horsepower, macam tu. Jangan berdasarkan kilowatt motor. Itu memang tak adil. Kalau tidak, yang ini berapa? 3-4 ribu setahun nak bayar road tax saja. Kia? Okey ke Kia ni? Bukan after sale ada isu, resale value ada isu. Okey, itu dulu sewaktu Kia di bawah kumpulan Naza. Sebenarnya apa benda bawah kumpulan Naza ni? Dia memang Naza. Kalau kita tengok Harley Davidson, Vespa, Chevrolet, semua out, semua bungkus, semua dah diambil alih. Contohnya macam Kia ni dah diambil alih oleh syarikat yang bernama Dynamic Jaya. Syarikat mana ni? Okey, Dynamic Jaya ni dia duduk di bawah Bermas Auto yang memegang Mazda dekat Malaysia, yang kita tahu after sale dan juga warranty dan spare part apa semua tak ada masalah. Jadi untuk kereta ini, EV6, kereta-kereta elektrik daripada Kia dan Hyundai ni, diorang ni memang canggih. Diorang start saja buat model ni, dia dah pakai platform 800 volt. Sedangkan kebanyakan manufacturer, even BMW, Mercedes apa semua masih pakai 400 volt. Maknanya apa? Maknanya platform ni dia dah sediakan untuk teknologi yang akan datang. Maknanya jika ada charger yang laju timbul nanti, dia dah boleh charge, dah boleh terima elektrik. Mungkin teknologi ni sepatutnya muncul pada tahun 2030, tapi sekarang dia dah ada. Lagi satu kelebihan EV6 ni yang unik ialah dia boleh memandu sendiri tanpa pemandu. Contohnya macam kita parking dekat tempat sempit, kita tak boleh nak buka pintu kan. Kita boleh hidupkan enjin dia daripada jauh dan kita suruh dia keluar. Contohnya kawasan ni sempit kan, kiri dengan kanan ada kereta. Jadi kita tekan button ni, dia akan bergerak. Nampak? Contoh ada kereta lah. Kam, depan sikit. Sempit lah, aku calar kita orang kan. Aduh, itulah dia pun parking rapat-rapat. Okey, itu dia. Nampak? Canggih tak?
Kereta Kia EV6 dan juga abang besar dia Hyundai Ioniq 5 dibina atas platform yang dinamakan EGMP, Electric Global Modular Platform. Jadi ini adalah platform asal yang akan menjadi banyak model lagi selepas ini. Okey, dari segi teknologi juga dia tak start dengan bateri kecil. Yang ini dah start pakai bateri 77.4 kWh. Bateri dah macam Tesla level 3 lah. Maksud dia bateri dah terus bateri besar. Dia boleh jalan sehingga 506 km. Berapa power dia? Okey, kalau motor ni dia ada motor depan dan juga motor belakang. Kalau kita translatekan kilowatt motor ni menjadi horsepower, dia lebih kurang 321 horsepower dan 605 Newton meter of torque. Itu memang kereta elektrik ni, dia punya torque datang memang daripada awal. Dia tak ada lag langsung. Jadi kereta ni memang sangat laju. 0 to 100 dia dalam 5.2 second saja. Nampak baik. Nampak comel, handsome macam ni tapi laju. Pakai kereta elektrik ni nak charge dia macam mana? So kat sinilah tempat charge dia. Charging untuk kereta elektrik basically dia ada dua type, iaitu AC dan juga DC. DC ni direct current yang laju, AC ni slow current lah, alternate current. Untuk DC biasanya dia akan cocok dua lubang lah macam ni. Ni untuk DC. DC ni yang biasa kita jumpa dekat highway kan, yang tower besar, yang ada kipas apa semua tu. Itu DC charger. Untuk DC charger, kereta ni boleh terima 350 kW. Bermaksud 0 to 80% bateri dia cuma dalam masa 18 minit saja. Tapi charger 350 watt tidak wujud di Malaysia. Yang paling tinggi 180 kW je yang ada. So lebih lah masa dia. Itu DC charger. Kalau AC charger, dia guna lubang yang atas saja yang dipanggil Type 2. Type 2 ni agak universal lah. Memang kita cocok dekat rumah. Dekat rumah ada dua cara pengecasan. Kalau kita beli kereta ni, Kia Malaysia dia akan bagi yang ini, dia panggil 3-pin plug, granny plug lah. Yang ni kita cocok dekat dinding rumah. Yang ini kita cocok dekat sini. Dia punya type 2 lah. Okey, yang ini charger dekat rumah. Tapi yang ini sangat slow. Mungkin lebih berapa sehari suntuk kot nak penuh. Dan yang paling elok sebenarnya kita kena pakai wall charger. Wall charger ni kotak yang memang dia tarik daripada DB dekat rumah. Yang ini kita kena pasang asing lah. Harga dia berbeza. Dia pakai kabel yang ini, type 2 to type 2. Jadi yang ini cocok dekat sini, yang ini dia cocok dekat wall charger dekat rumah. Wall charger ni dia ada single phase, dia ada 3 phase, dia ada 3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW dan juga 22 kW. Okey. Untuk bateri kereta ini dia boleh menerima AC charger sebesar 11 kW. 11 kW tu kalau kita charge dengan wall charger dekat rumah, provided charger kita juga mampu mengecas 11 kW, dia akan charge dalam masa 7 jam 20 minit, 0 to 100%. Cukup kalau kita balik kerja, charge besok nak bawa kereta. Dan kereta ini kita tidak charge hari-hari sebab bateri dia besar. Mungkin 4-5 hari sekali je kita charge. Dan dia buka balik. Magic betul lah, sebenarnya ada orang kontrol kat depan tu. Kia dengan Hyundai ni dia datang ibarat kereta ni dia macam jadi power bank tau. Okey, dia bagi lagi satu dia punya adapter ni, bila kita cocok kat sini, okey, kita boleh draw power daripada kereta ni. Cocok 3-pin plug dekat sini. Contohnya nak Contohnya kita nak charge phone ke, kita nak masak nasi ke, kan, nak iron baju ke. Nampak? Bijak dia orang ni. Ramai orang ingat kereta ni adalah hatchback. Tapi sebenarnya tidak. Ia dikelaskan sebagai crossover ataupun SUV. Sebab tu rim dia saja saiz 20 inci dengan tayar 255/45. Itu dah dekat sama saiz dengan Lamborghini Urus. Ya, saiz dia pun saling tak tumpah, dekat dengan Lamborghini Urus punya saiz. Bayangkan, besar tak? Kalau dalam gambar memang kita tak nampak dia ni besar, tapi dengan real depan-depan macam ni, kereta ni memang besar. Okey. Dari segi design, kereta ni memang tak sama langsung dengan apa-apa objek bergerak yang ada atas muka bumi hari ini. Depan, belakang, tepi, kiri, kanan, semuanya memang reka bentuk yang
luar biasa dan bukan semua orang boleh terima sebenarnya bentuk macam ni. Tapi untuk kereta EV moden, memang inilah trend dia. Bentuk dia memang sangat tidak sama dengan kereta-kereta yang menggunakan ICE, petrol ataupun diesel. Kalau dekat Malaysia, EV6 ni cuma masuk satu variant saja yang dipanggil Long Range GT Line, yang maksudnya okey, kat luar dia ada banyak spek, tapi kat Malaysia dia bawa yang ini, satu tone color je. Jadi arch dia pun sama color dengan body. Kalau spek yang rendah sikit, dia punya arch ni color dia macam SUV. Kenapa kereta-kereta macam ni dikelaskan SUV? Kalau kita tengok Tesla Model X, yang ini, Hyundai Ioniq pun dipanggil crossover. Sebab okey, kereta elektrik ni space sebenar yang banyak makan dia bahagian ni. Bahagian lantai tu dia panggil skateboard platform. Itulah terletaknya dia punya bateri. Jadi kedudukan lantai tu sendiri sebenarnya dah makan sebahagian besar daripada struktur kereta. So lantai kereta elektrik biasanya dia akan lebih tinggi berbanding lantai kereta pakai ICE. Walaupun dengan reka bentuk tailgate belakang ni dengan kaca dia tu sloping gila, besar ke dia punya boot? Okey, dia punya boot. Dia boleh buka sendiri. Okey. Dia punya boot sebenarnya besar, 520 liter. Considering dia punya design dah nampak dia makan space dekat sini. Dan kalau kata 520 liter ni pun tak cukup untuk keluarga anda, lipat seat depan ni boleh dapat 1,500 liter. Ya, lebih besar. Kalau tak cukup lagi, kita simpan dekat depan. Jom kita tengok. Seperti kebanyakan kereta elektrik yang dibina berdasarkan platform kereta elektrik, dia biasanya ada front trunk atau dia panggil frunk, sebab dia cuma ada motor dan juga komponen-komponen penyejukan. Besar ke? Wih, besar dalam ni. Nampak? Tengok. Boleh adalah 20 liter boleh isi. Okeylah, jadilah daripada tak ada. Boleh letak kain plekat, sejadah kat sini kan. Sembunyi-sembunyi nak pergi masjid. Pergi masjid pun nak sembunyi-sembunyi. Seperti juga kereta-kereta elektrik premium yang pernah kami review sebelum ni. Sebelum ni kita orang review apa tu? BMW iX tu kan. Interior, exterior, semua tak sama langsung dengan kereta-kereta lain. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Alza kan, macam langit dengan bumi. Jadi bila kita masuk je dalam EV6 ni, kita dibentangkan dengan nak panggil dashboard ke tidak ni. Dia macam terapung dekat situ. Begitu juga ni dengan center console dia macam terapung. Dia floating dekat sini. Kereta ni, dia punya skrin dia yang ini, 12.3 inci dia punya besar. Dan dia punya sound system, dia ada 14 speaker dengan jenama Meridian. Meridian ni biasanya dibuat untuk premium brand lah, untuk Range Rover apa semua kan. Jadi kereta-kereta elektrik juga tentang teknologi. Dia bukan saja motor, bateri, range macam tu. Dia biasanya memang dia akan datang dengan full safety system. Maksudnya dia ada passive yang penuh dan juga active safety. Maksudnya dia ada auto emergency braking, dia ada AEB, dia ada LKA, dia ada blind spot, dia ada CTA, dia ada ACC, auto headlight, auto apa, semua dia ada. Itu tentang kereta elektrik moden. Apa yang ada kat belakang ni? Dia ada aircon. Tapi bukan kat tengah. Dia letak dekat ni tiang tepi ni. Kiri dan juga kanan. Untuk power USB dia letak dekat kursi. Dan juga uniknya dia ada 3-pin outlet socket. Ni dekat bahagian bawah ni. Nampak? Canggih. Duduk belakang ni memang selesa untuk saya, berketinggian 178 cm. Nampak dia punya headroom, dia punya shoulder room. Ni room jangan cakap lah kan. Cuma nampak tak kaki saya? Dia sedikit squat, mencangkung. Sebab apa? Macam yang saya cerita tadi, kereta-kereta elektrik makan space dia dekat bahagian lantai. Walaupun lantai dia ni kita nampak rata, tapi sebenarnya dia sedikit tinggi berbanding dengan kereta berenjin biasa. That's why kalau kaki panjang macam kaki saya, dia nampak macam terangkat sikit. Tapi
okey, saya rasa saya okey kot. Tak ada masalah lah kot jalan jauh sebab dia masih banyak legroom dekat depan. Kalau legroom ni sempit, mungkin rasa tergantung sangat dan tidak selesa. Saya rasa untuk 5 orang dewasa pada kereta ni not bad at all. Berapa harga kereta ni? RM300,000 Malaysia. Mahal? Ya, mahal kalau pada saya mahal lah sebab saya tak mampu. Tapi kalau kita compare, kita akan rasa mahal bila kita comparekan dengan kereta-kereta berenjin. RM300,000 kereta yang pakai enjin, memang banyaklah pilihan dia. Tapi kalau kata kita compare dengan kereta-kereta elektrik, kereta-kereta EV, kereta ni sebenarnya berbaloi untuk dibeli. Sebagai perbandingan, okey, kereta kembar dia Hyundai Ioniq 5 harga dia RM270,000 untuk top spec. Tapi tetap saja yang ini dia lebih sikit dia punya features. Saingan kedua dia mungkin BMW, Volvo XC40 elektrik. Yang itu tak sampai RM300,000. Cuma Volvo dia CKD, so dia dapat insentif tambahan dan lebih murah. Tapi Volvo tu kecil sikit dan Volvo itu juga sebenarnya dibina berdasarkan platform ICE. Maksudnya dia akan ada kekurangan here and there lah. Yang ini platform dia full elektrik. Kalau kita bandingkan dengan saiz bateri, range, features, EV ni one of the best in its class. Kalau macam tu bang, baik beli Tesla. Kepada bangsa baik beli Tesla. Contohnya Tesla Model 3. Harga untuk long range dia sekarang punya market dekat-dekat RM400,000. Dan kita kena ingat, di Malaysia Tesla tidak ada authorized dealer atau authorized distributor. Sebarang kerosakan yang berlaku, kita kena tanggung sendiri. Ataupun macam mana ni, tak ada kepakaran Tesla lagi dekat Malaysia. Sebab kena ingat, kereta elektrik ni teknologi dia bukan macam teknologi ICE. Dia sangat complicated. Dia ibarat iPhone yang kita letak roda dekat situ. Dia adalah tentang software, tentang programming kan. Bukan sekadar kereta semata-mata. Bukan kalau kata rosak kita boleh pergi dekat workshop member, bawa pokok, jack, pergi check apa semua. Bukan, dia tidak semudah itu. Sebab itu kita memerlukan after sales daripada manufacturer yang bertanggungjawab. Itu dia cerita dia. Okay, so macam mana? Nak beli ke tidak EV ni? Kalau murah, InsyaAllah saya beli. Tapi RM300,000 saya belum mampu lagi lah. Okay. Baiklah, itu saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan follow kami di semua platform media sosial, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Terima kasih dan salam.